Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menyaksikan Niaga Awani bersama saya Nina Rozman dan seperti biasa kami akan bawakan pelbagai rangkuman berita niaga, ekonomi dari tempatan hinggalah ke antarabangsa dan kami juga akan mengulas apa yang telah dibentangkan dalam Dewan Parlimen mengenai Belanjawan 2025 daripada pelbagai sudut yang akan kami beri tumpuan. Dan saya akan mulakan perkongsian data yang telah dikeluarkan oleh DOSM Jabatan Perakaan Malaysia mengenai unjuran awal suku ketiga, iaitu kalau kita dapat saksikan iaitu prestasi KDNK suku ketiga. Apabila kita melihat bagaimanakah unjuran awal untuk suku ketiga 2024 di mana KDNK dianggarkan untuk berkembang pada 5.3% dengan nilai 419.1 bilion ringgit, peningkatan yang lebih tinggi berbanding suku kedua yang telah direkodkan iaitu dengan jumlah 400.7 bilion ringgit, jumlah dengan peningkatan 5.9%. Dan ini hanyalah unjuran awal dan kita masih lagi menunggu keputusan bagaimanakah angka yang telah dicatatkan untuk suku ketiga pertumbuhan ekonomi tahun ini. Manakala ini adalah gambaran ataupun data siri masa untuk kita saksikan prestasi KDNK ataupun pertumbuhan ekonomi dari suku ke suku dari tahunan. Kalau boleh kita dapat saksikan daripada 2022 yang antara paling tinggi pada suku ketiga telah dicatatkan pada 14.4% pertumbuhan dengan nilai jumlah 385.9 bilion ringgit. Manakala tahun lepas suku ketiga telah mencatatkan pada kadar 3.1%, dan pada tahun ini ia dianggarkan akan meningkat lebih tinggi pada suku ketiga iaitu kepada 5.3%. Dan kalau kita lihat prestasi KDNK mengikut kaedah pengeluaran iaitu antara yang tertinggi telah direkodkan sudah semestinya daripada sektor pembinaan iaitu 19.5% dianggarkan yang akan menyumbang kepada pertumbuhan KDNK, diikuti juga dengan sektor pembuatan iaitu 5.7% dan sektor perkhidmatan dijangka untuk tumbuh kepada 5.1%, manakala hanya satu sektor yang dijangka akan mengalami penurunan pada suku ketiga 2024 iaitu daripada sektor pelombongan dan pengeluaran kepada negatif 3.4%. Dan kalau kita nak saksikan, ini adalah prestasi KDNK suku tahunan mengikut kaedah pengeluaran, di mana kalau kita lihat ini adalah sektor perkhidmatan dijangka tumbuh 5.1%, pembuatan 5.7%, diikuti juga dengan pertanian 4.0%, kecuali pelombongan dan pengeluaran dijangka akan turun kepada negatif 3.4%, dan sektor pembinaan juga yang akan mengalami peningkatan ataupun pertumbuhan yang paling tinggi sebanyak hampir mencecah 20%. Dan daripada data ini kita dapat saksikan jangkaan ini disumbang oleh jangkaan ataupun faktor-faktor seperti kita lihat pasaran buruh yang semakin stabil, kadar inflasi yang sederhana dengan dasar dan fiskal negara yang menggalakkan, diikuti juga dengan aktiviti berterusan yang menggalakkan daripada aktiviti pelancongan yang dijangka akan merangsang lagi ekonomi domestik kita.